Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Adinain. Nombor matrik DC204 SMP 2F012. Saya wakil dari kumpulan 3. Nama ahli kumpulan Nur Farzana binti Muhammad Safardi dan juga Nurul Fadilah binti Syamsul Bahrin. So, hari ini kami akan membentangkan mengenai pada kali ini kami akan membentangkan mengenai topik yang keempat untuk subjek etika periklanan, iaitu Akta Intelek Malaysia. So, sedikit intro mengenai Akta Intelek Malaysia. Akta Intelek Malaysia ni di bawah MyIPO. MyIPO ni adalah satu sistem yang cekap dan berkesan, dan juga ia adalah satu sistem yang memberi perlindungan 100% kepada pengguna dan membawa ke arah yang lebih baik. So, dengan adanya MyIPO ni dapat melindungi apa-apa jenis intelek, seperti contoh dalam paten, cap dagangan ataupun grafik, reka bentuk dan sebagainya. So, Akta Intelek Malaysia ada 4. Yang pertama, hak cipta, paten, cap dagangan dan juga the last one is reka bentuk. So, pada kali ini saya akan membentangkan mengenai hak cipta dan juga paten. Seorang novelis, Ilyas Idris, telah memfailkan satu saman terhadap Datuk Yusof Aslam dan juga anaknya Syamsul Yusof serta Scope Production, kerana Ilyas menerbitkan novel itu menggunakan nama pena Elina Natasha Nita. Pendakwa terdapat banyak sangat persamaan antara plot twist dan juga watak di dalam filem Bosya tersebut. So, Yusof berkata, anak Datuk Yusof Aslam berkata, dia tidak pernah membaca novel tersebut ataupun mendengar sama sekali mengenai novel tersebut dan menafikan mereka telah menyalin novel itu semula ataupun mereka create sendiri skrip yang ada dalam filem tersebut. So, bicara dalam mahkamah, pihak Scope Production telah mengganti rugi sebanyak RM100,000 kepada Elina Natasha Nita kerana telah menggunakan skrip novel beliau tanpa pengetahuan dalam filem Bosya. Seterusnya adalah paten. Di slide, saya ada nyatakan dua logo yang seakan-akan sama tetapi jenama yang berbeza, which is yang pertama adalah logo Uncle Martin dan juga Under Armour. Uncle Martin lah yang meniru ataupun menciplak sebenar logo Under Armour. Logo yang digunakan juga oleh Uncle Martin ini seakan-akan sama dengan Under Armour. Cumanya ditambah dengan sedikit katanya diinspirasikan oleh Freddie Perry. So, Under Armour berbekalan di Maryland, Amerika Syarikat ini telah memfailkan satu saman terhadap Uncle Martin. Under Armour mula mengesan bahawa logo jenama mereka telah diciplak oleh Uncle Martin ini kerana Uncle Martin telah membuat satu pelancaran terhadap logonya dan memfailkan satu saman terhadap Uncle Martin, dan Under Armour mengesannya daripada pelancaran tersebut lah. So, bicara sekali lagi di mahkamah, naik turun mahkamah di atas kes peniruan idea ini. So, Uncle Martin membayar saman terhadap Uncle Martin sebanyak $300, tapi kalau dalam Malaysia 1.29 juta. So, itu sahajalah pembentangan saya untuk hak cipta dan juga paten. Semoga puan dapat faham, dan saya beralih kepada Nur Farzana binti Muhammad Safardi. Nama saya Nur Farzana binti Muhammad Safardi. Saya akan terangkan Akta Intelek Malaysia yang ketiga, iaitu cap dagangan. Cap dagangan bermaksud apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik
dan boleh membezakan barang-barang satu perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Seperti contoh yang saya ambil, Telekom Siti Khadijah, di mana timbul isu peniruan mengenai Telekom Siti Khadijah apabila seorang warga Kelantan telah ditangkap kerana mengambil jalan mudah dengan meniru jenama terkenal Telekom Siti Khadijah untuk dijual di pasaran. Proses peniruan ini berlaku apabila wanita berketurunan Kemboja telah membawa Telekom Siti Khadijah yang tulen ke sebuah kilang di Vietnam. Dan selepas proses peniruan ini siap, ianya akan diimport masuk ke Malaysia untuk dijual dengan harga yang murah berbanding dengan harga sebenar Telekom Siti Khadijah. Ini menimbulkan kekeliruan terhadap customer apabila ada tudung menyerupai Telekom Siti Khadijah dijual dengan harga yang murah di pasaran. Namun kegiatan ini terbongkar apabila beliau ditahan oleh sekumpulan penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Kepenggunaan, iaitu KPD NKK. Dan sebanyak 100 helai telekung yang bernilai RM12,000 telah dirampas. Serbuan ini juga turut disertai oleh wakil syarikat Telekom Siti Khadijah, April SDN BHD. Isu peniruan ini dapat dicegah dengan cepat kerana syarikat Telekom Siti Khadijah SDN BHD telah mendaftar cap dagangan mereka dengan Perbadanan Akta Intelek Malaysia, iaitu MyIPO. Dengan mendaftar Akta Intelek Malaysia ini, satu perusahaan itu akan lebih terjaga dan dapat mengelakkan peniruan dari pihak lain. Cap dagang dengan mendaftar MyIPO ini, kita dapat jaga sesuatu produk yang telah kita keluarkan. Itu sahaja daripada saya mengenai cap dagangan Akta Intelek Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fadilah binti Samsul Baharin. Nombor pendaftaran saya ialah C04 SMP 20F015. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk yang terakhir untuk Akta Intelek Malaysia ialah Akta Reka Bentuk Ciptaan Industri ataupun Reka Bentuk Perindustrian. Kes yang saya jumpa untuk Akta Reka Bentuk Perindustrian ini ianya daripada China. Isu pelanggaran hak cipta pada tahun 2016 yang membabitkan dua model kereta iaitu Landwind dan juga Range Rover, dan juga Mahkamah Cina telah memutuskan Land Rover menang tiru reka bentuk Range Rover. Mahkamah Daerah Beijing memutuskan bahawa persamaan Landwind dengan Range Rover menyebabkan kekeliruan pengguna sambil menggariskan 5 aspek reka bentuk utama yang didapati diplagiat daripada produk British. Antaranya ialah siluet asas, garis bumbung, lampu utama dan bentuk badan yang sangat identik kepada Evoque. Keputusannya, Jailing mesti mengeluarkan Landwind daripada pasaran dan membayar pampasan kepada Jaguar Land Rover. Keputusan ini ialah tanda jelas yang undang-undang dikuatkuasakan sepatutnya untuk melindungi pengguna dan menegakkan hak supaya mereka tidak keliru atau terpedaya, selain melindungi pelaburan perniagaan dalam reka bentuk dan inovasi.
Range Rover bukan satu-satunya pengeluar yang menjadi mangsa kepada isu peniruan reka bentuk. Pengeluar Cina sebelum ini pernah berdepan tuduhan sama kerana menghasilkan produk yang mirip model kereta Volkswagen, Porsche dan sebagainya. Itu sahaja daripada kami tentang topik 4 Akta Intelek Malaysia. Sekian, terima kasih.